Assalamualaikum dan salam syarabku sayang. Buletin UKAS edisi malam 23 Oktober 2021 bersama saya Alfairis Jemurin. Fokus berita malam ini mengenai tinjauan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ke tapak projek pembinaan Hospital Petrajaya Kuching pada Sabtu. Dalam sidang media selepas tinjauan berkenaan, Perdana Menteri memberitahu projek yang mengalami kelewatan itu dijangka siap pada tahun 2024. Menurutnya, kerja-kerja pembinaan perlu dipantau bagi memastikan projek tersebut berjalan lancar mengikut jadual yang telah ditetapkan. Saya rasa dari segi pemantauan kerja tu, pemantauan kerja dia betul. Kalau tiada pemantauan yang dibuat, tentu sajalah kadang-kadang projek tu gagal dan kita mengambil tindakan selepas gagal dengan melantik kontraktor penyelamat. Jadi saya kalau boleh tidak mahu berlaku ada kontraktor penyelamat lagi. Yang penting kontraktor itu dipantau kerjanya dan siap. Dan siap. Because kalau melibatkan diri, melibatkan kelewatan ini, yang pertamanya harapan daripada penduduk sini untuk mendapatkan hospital, harapan daripada kerajaan negeri nak mendapatkan hospital ini akan terjejas. Tapi yang lebih pentingnya, yang lebih merugikan adalah kos. Kos pasti akan meningkat kalau projek itu terlewat jadual. Hospital ini pun dah meningkat dari segi kos dia kerana terlewat jadual. Datuk Seri Ismail Sabri menambah rancangan untuk menempatkan pakar-pakar tertentu akan dibincangkan bersama Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Turut hadir dalam tinjauan tersebut ialah Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg, Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Fadilah Yusof, Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Datuk Amar Muhammad Zuki Ali, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Amar Jaul Samion, Setiausaha Persekutuan Sarawak Datuk Amir Omar, Timbalan-Timbalan Menteri Persekutuan, Menteri-Menteri Muda serta div-div kenamaan yang lain. Selepas lawatan tersebut, Perdana Menteri dijadual melancar gagasan keluarga Malaysia di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada malam ini. Terdahulu, Datuk Seri Ismail Sabri selamat tiba di Kuching, Sarawak sekitar jam 11 pagi tadi untuk melakukan lawatan kerja selama sehari di sini. Ketibaan Perdana Menteri disambut oleh Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari bersama Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching KIA. Beliau bersama rombongan kemudian bergerak ke Hotel Hilton untuk menghadiri taklimat pembangunan negeri Sarawak. Untuk rekod, ini merupakan kunjungan pertama Datuk Seri Ismail Sabri selaku Perdana Menteri ke Kuching, Sarawak. Laporan seterusnya, Felcra telah membelanjakan kira-kira RM1 juta untuk aktiviti-aktiviti sosial dan kerja-kerja pembaikan di negeri Sarawak. Menteri Pembangunan Luar Bandar Malaysia Datuk Seri Mahzir Khalid berkata, selain terlibat dalam perniagaan yang melibatkan kelapa sawit, Felcra juga mempunyai mandat sosial yang perlu dilakukan. Jadi maknanya selain daripada Felcra terlibat dalam urusan perniagaan yang melibatkan kelapa sawit, tapi Felcra juga ada mandat sosial di sini yang terpaksa dilalui oleh Felcra dan kena bagi. Dia mau tak mau dua-dua mandat tu, sama ada mandat sosial dan mandat komersial, mesti dipenuhi oleh Felcra, dan saya yakin dan confident bahawa Felcra boleh membuat lebih baik untuk masa depan. Bercakap dalam sidang media selepas Majlis Ramah Mesra peserta Felcra di Kampung Empila, Kota Semarahan pada Sabtu, Datuk Seri Mahzir menambah kementeriannya juga sedang mencari penyelesaian berkaitan dengan dividen untuk masyarakat kampung. Dalam majlis sama, beliau telah menyerahkan replika kunci siap kerja baik pulih Dewan Masyarakat Kampung Empila kepada penghulu Kampung Empila, Man Nasa. Peruntukan dewan tersebut adalah di bawah program pelengkapan kampung ameniti sosial tahun 2020 berjumlah RM100,000 yang telah siap pada Disember tahun lepas. Selain itu, beliau turut menyampaikan geran mock check pelengkapan kampung ameniti sosial tahun 2021 Felcra Berhad wilayah Sarawak berjumlah RM775,800 kepada tuai rumah Sili Bunsi selaku wakil penerima geran berkenaan yang melibatkan kerja-kerja baik pulih dan menaik taraf bangunan awam sebanyak 10 buah projek baik pulih di kampung peserta Felcra Berhad di Sarawak.
Turut disampaikan geran mock check berjumlah RM48,800 kepada 6 orang usahawan bimbingan Felcra Berhad wilayah Sarawak yang diwakili oleh usahawan jahitan daripada kampung Senah Rayang Terbedu, Mardiah Abdullah. Beliau turut menyampaikan sumbangan prihatin Felcra Berhad berjumlah RM63,650 berbentuk bakul makanan dan sebuah kerusi roda kepada peserta Felcra Berhad yang berstatus orang kurang upaya dan ibu tunggal untuk 631 peserta Felcra Berhad di Sarawak. Selanjutnya, Kerajaan Sarawak telah membawa pelbagai pembangunan di kawasan daerah Marudi. Demikian menurut Menteri Muda Kerajaan Tempatan yang juga Adun Marudi, Datuk Dr. Penguang Manggil. Jelas beliau ini boleh dilihat menerusi pelaksanaan semula beberapa projek pembangunan yang telah dibatalkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan dahulu di daerah Marudi. Berucap dalam majlis menaikkan replika arca pengayuh di dataran waterfront Marudi pada Jumaat, beliau berkata Kerajaan Sarawak telah mengambil alih pembinaan waterfront Marudi dengan kos RM11.5 juta. Katanya ia termasuk melaksanakan pembikinan platform dan tempat berjalan kaki bagi melihat perlumbaan perahu dengan kos RM6.3 juta. Selain itu, Kerajaan Negeri jelas Datuk Dr. Penguang juga akan membina penahan benteng Kubu Hos dengan kos RM3.6 juta, menaik taraf Kubu Hos berjumlah RM2.1 juta, membina tapak perindustrian dengan kos RM11 juta dan pembinaan jambatan Marudi. Dalam pada itu, beliau menambah arca pengayuh tersebut merupakan ikon daerah Marudi yang sinonim dengan Regata Baram dan asal-usul bermulanya regata di Sarawak sejak pemerintahan Brooke pada tahun 1889. Di Meradong, adunnya Datuk Ding Kong Hing turun padang untuk menyerahkan tapak projek transformasi luar bandar RTP meratakan tapak tanah rumah baharu rumah David Nyalin, Tanah Putih pada Khamis. Semasa program ringkas itu, Datuk Ding menzahirkan ucapan terima kasih kepada kerajaan negeri kerana telah meluluskan dana projek RTP tersebut yang berjumlah RM100,000. Pada hari sama, Adun Meradong juga telah membuat lawatan kerja bagi menyaksikan kerja membaik pulih jalan utama di Jalan Tong Ah dan Hap Hing Sungai Tulai melalui program pembangunan Komuniti Projek Rakyat Meradong di bawah seliaan Majlis Daerah Meradong dan Julau MDMJ. Beliau juga menzahirkan ucapan terima kasih dengan seliaan dan kerjasama melalui MDMJ kerana sentiasa membuat pemantauan dan memastikan projek mengikut komponen pelaksanaan projek yang dicadangkan. Dalam pada itu, penduduk di kawasan tersebut menzahirkan ucapan terima kasih kepada kerajaan negeri khasnya kepada Adun Meradong kerana membaik pulih jalan tersebut. Manakala di Sarike dengan 2 lagi rumah ibadat di situ menerima peruntukan sumbangan kerajaan negeri menerusi unit hal ehwal agama-agama lain Unifor. Peruntukan berkenaan telah diagihkan oleh Adun Repok Datuk Seri Huang Chongsi semasa lawatan ke rumah ibadat berkenaan pada Jumaat. Terdahulu, beliau telah menyerahkan dana Unifor berjumlah RM300,000 kepada Tokong Fukuiting untuk tahun 2020 dan 2021. Beliau kemudiannya menyampaikan geran dalam jumlah sama kepada St. Anthony Church. Semasa penyerahan sumbangan, Datuk Seri Huang berkata meskipun peruntukan diberikan Unifor bukannya jumlah yang penuh, namun kerajaan negeri jelasnya tetap membantu rumah-rumah ibadat di negeri ini mengikut keperluan. Beliau juga berterima kasih kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg atas kepimpinan beliau yang berwibawa hingga membolehkan rakyat di negeri ini menikmati kestabilan politik dan ekonomi. Dalam majlis perasingan di Pusat Hikmat Dut Repok, Datuk Seri Huang telah menyampaikan geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah keseluruhan RM40,000 kepada 20 badan bukan kerajaan NGO. Senarai penerima geran seperti tertera. Perkembangan berikutnya di Sibu, Majlis Daerah Luar Bandar Sibu MDLBS telah mengadakan sidang media berhubung dengan aduan tekanan air yang rendah di kawasan Sibu Jaya bertempat di Bilik Mesyuarat MDLBS pada Khamis. Ia berikutan terdapat banyak aduan daripada penduduk yang terjejas di kawasan itu. Pengerusi MDLBS, Kaunselor Sempurai Petrus Ngelai berkata faktor tekanan air yang kurang di kawasan tersebut disebabkan kepadatan penduduk dan kepesatan di situ. Dalam pada itu, beliau berkata projek Kanawit Fasa 2 memberi keutamaan membekalkan air ke kawasan Kanawit, Macan Durin dan Sibu Jaya.
but due to MCO or stroke CMCO, the project is targeted to complete by June 2022. Treatment plant to Fali area, which is under Cebu Water Board's jurisdiction. Currently, approximately 0.37 kilometer out of 1.87 kilometer already laid and expected to complete by December 2021. Once completed, Cebu Jaya water pressure will be improved. Katanya disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, usaha membaik Pulia tersebut dijangka siap sepenuhnya pada penghujung tahun ini. Sekian edisi malam bersama saya Alfaris Jumri dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Jangan leka dan lupa patuhilah segala SOP yang telah ditetapkan bagi mencegah penularan COVID-19. Kita, jaga Sarawak into Sarawak. Salam UKAS. I would strongly advise those planning to return to their villages and longhouses in the interior to take strictest precaution in doing so, because we have noticed a lot of the cases in the interior is being imported from the urban area. So when you go back, please take care. We hope do your testing using COVID-19 safety kit. I'm sure everybody is doing it already here, including myself this afternoon. This is the least you can do to protect our grandpa, grandma, parents, aunties and uncles, the young one from the COVID-19. Use your mask, use your face mask, observe the physical distancing, avoid close conversation and do not gather in a group to socialize while others when you have arrived in your place, and avoid social gathering.